Meninjau pula perkembangan dari Bumi Kenyalang antara tumpuan pemilikan 3 entiti bakal tingkatkan ekonomi Sarawak. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Ya Sahih, terima kasih. Sarawak bakal menyaksikan ekosistem pentadbiran yang lengkap menjelang hujung tahun ini dengan pemilikan 3 entiti. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata dengan pengambil alihan Pelabuhan Bintulu pada Jun tahun ini, selain pemilikan Maswings yang akan meningkatkan kemampuan ekonomi Sarawak. The only missing link now is the commercial bank. Okay. Port kita dah ambil balik Bintulu Port. Okay. And then the next one is airline business. Kita pun airline. That one become a bridge to us. So once these are all set up, bank kita will boost our SME. Buat masa ini, kerajaan negeri sedang mengadakan perbincangan dengan sebuah bank komersil yang berpusat di Kuala Lumpur dan menjangkakan dapat dimutamatkan dalam masa terdekat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bercakap kepada media selepas Majlis Convocation ke-8 Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex disantubung hari ini. Dalam majlis tersebut, beliau terus menggesa Sentex untuk melahirkan modal insan berkualiti dalam menjana agenda pembangunan negeri. Seramai 1,827 graduan dari 84 program dan kursus pelbagai peringkat menerima sijil masing-masing. Nasib golongan wanita khususnya suri rumah lebih terbela dengan mencarum skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan berkata SKSSR menawarkan perlindungan dan manfaat kepada suri rumah sekaligus memberi kehidupan yang lebih terjamin sekiranya ditimpa insiden yang tidak diingini. Jadi saya menyeru supaya masyarakat kita khususnya yang suri rumah sama ada yang sakit ataupun yang sihat tu dia mencarum dalam skim keselamatan sosial suri rumah ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program ziarah prihatin Perkeso di Kampung Datuk Kuala Lawas. Beliau telah menyerahkan kerusi roda di bawah SKSSR kepada Nor Amelia Nazmin Muhammad, 30 tahun, yang menghidap penyakit SLE with transverse mellitus and neuro sejak 2016. Sebagai suri rumah berinsuran SRB, Nor Amelia menjadi penerima pertama di Malaysia untuk kerusi roda jenis motorized di bawah SKSSR sejak berkuat kuasa Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah pada 1 Disember 2022. Beliau turut menerima elawan keuzuran RM300 sebulan sehingga berumur 55 tahun. Sementara itu, pengurus Perkeso Limbang, Siti Sahara Tahir berkata banyak manfaat diperolehi daripada caruman SKSSR. Statistik keseluruhan dari segi di bawah skim keselamatan sosial suri rumah ni setelah ada empat orang penerima, iaitu 3 daripadanya adalah penerima di bawah skim notis kematian, maksudnya menerima faedah pension penakat, iaitu melibatkan kematian lah, tapi untuk di bawah keuzuran ini adalah kes pertama untuk Perkeso Limbang. Hak asasi kanak-kanak tidak mengira kewarganegaraan tetap menjadi antara agenda utama dalam menangani pendatang asing tanpa izin parti di Sarawak. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, situasi ini berlaku di pusat-pusat tahanan sementara imigresen yang akan mengambil masa yang lama sehingga proses menghantar balik ke negara asal. Ia akan ditentukan mengikut umur kanak-kanak terbabit serta tempoh berada di depo tahanan. Tempoh mereka berada di depo tu. Dan ini akan menentukan misalnya dari segi hak-hak yang perlu diberikan kepada kanak-kanak itu, iaitu seperti hak untuk mendapat pendidikan. Itu yang hak asasinya. So di sinilah kita dapat berkolaborasi. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat rombongan daripada Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Sarawak Abdul Halim Abang Naili di Kuching. Pertemuan tersebut membincangkan kerjasama yang boleh diadakan termasuk program berkaitan di bawah Jabatan Imigresen dan Kementerian.
Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas Cawangan Pelawan akan terus berusaha menganjurkan pelbagai aktiviti untuk menarik penyertaan belia di Sibu. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Minti, yang juga pengerusi Seberkas Pelawan, penganjuran aktiviti ini bertujuan menyediakan platform untuk menunjukkan bakat para belia. Bersempena perayaan Tahun Baharu Cina kali ini, Seberkas Pelawan menganjurkan Bazar Tahun Baru Cina di dataran CCK lokal di Jalan Ling Kai Cheng, Sibu. Penganjuran bazar ini dapat memberi ruang kepada para belia untuk mempamerkan bakat dan kebolehan dalam bidang yang diminati. Usaha ini penting bukan sahaja untuk mempamerkan bakat, malah dapat meningkatkan tahap keyakinan mereka. As I told them, they have to be patient. Work on their dreams, work on their target. The people that they are idolize, those idols, be it singers, performers, dancers, or even athletes, they start from where they are now today. Everyone start from humble beginning as to who they are now. So do not give up, be patient, be humble, and continue to learn, equip themselves. Beliau ditemui media selepas merasmikan penutupan Bazar Tahun Baharu Cina tersebut malam tadi. Tambahnya, selain mempamerkan bakat di pentas persembahan, para belia yang terlibat dapat belajar selok-belok penganjuran acara dan bekerja dalam kumpulan. Dewan Bandaraya Kuching Utara sedang merancang untuk menaik taraf infrastruktur di tebingan Kuching, terutamanya kawasan Esplanade Tebingan Kuching dan kawasan laluan pejalan kaki di sepanjang lokasi tersebut. Menurut Datuk Bandar Kuching Utara, Hilmi Othman, reka bentuk bagi projek menaik taraf Esplanade Tebingan Kuching sudah diluluskan, manakala tawaran tender akan dianugerahkan kepada kontraktor seawal bulan Mei tahun ini sebelum projek menaik taraf dilaksanakan dan dijangka mengambil masa 6 bulan sebelum siap sepenuhnya. Jelasnya, reka bentuk baharu kawasan tersebut akan mengambil kira penambahbaikan infrastruktur seperti tiang lampu dan aspek keselesaan untuk para pengunjung yang datang pada sebelah malam. Setelah siap sepenuhnya nanti, Esplanade Tebingan Kuching juga akan menjadi lokasi baharu bagi para penjajah untuk melakukan aktiviti perniagaan. Hilmi Othman juga berkata, setelah siap projek menaik taraf Esplanade Tebingan Kuching, keseluruhan kawasan Tebingan Kuching juga dijangka akan dinaik taraf dalam Kuching Waterfront Rejuvenation Project dan akan menyaksikan transformasi landscape Tebingan Kuching yang lebih moden dan cantik pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis menghidupkan lampu hiasan Tahun Baharu Cina pada 40 buah tiang lampu sepanjang Jalan Green Kuching semalam. Program bersempena dengan sambutan Tahun Baharu Cina 2024 itu dianjurkan bersama oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Kejiranan Mesra KJM Sungai Maung. Dalam perayaan itu, beliau juga mengagihkan sumbangan buah limau mandarin kepada para pengguna jalan raya di Jalan Green. Turut hadir pengerusi KJM Sungai Maung, Si Huatong. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Sahi. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih.